Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Akmal Firdaus bin Muhammad Zahari, nombor metrik 054619. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Okey, sebelum saya menerangkan berkaitan Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang definisi tarikat. Sebagaimana yang kita tahu, tarikat ini tidak begitu dikenali ataupun tidak begitu difahami oleh masyarakat awam di luar. Jadi di sini saya memilih dua orang tokoh yang menjelaskan definisi tarikat. Yang pertama daripada Syekh Al-Jurjani. Syekh Al-Jurjani mendefinisikan bahawa tarikat itu ialah sirah. Sirah ini ialah jalan kerohanian yang khusus bagi orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, yang pasti mengharungi berbagai-bagai rintangan dan melalui peningkatan rohani dalam berbagai makam. Adapun takrifan yang dibawa oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi pula, tarikat ini adalah sama maksudnya dengan Al-Ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril, iaitu Al-Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, iaitu yang mana al-ihsan ini adalah kamu melakukan sesuatu ibadah itu seolah-olah kamu melihat Allah di hadapan kamu. Jika kamu tidak melihatnya, nescaya dia melihat kamu. Di sini Maulana Zakaria Al-Kandahlawi nak menyatakan bahawasanya definisi tarikat itu sama sahaja dengan al-ihsan. Okey, berkaitan dengan biodata pengamal tarikat yang saya lakukan temu buat ini adalah, nama beliau adalah Al-Ustaz Saiful Baharin binti Ali, iaitu beliau adalah seorang mudir Madrasah Al-Badriyah Pondok Jal Besar di Tumpat, Kelantan. Selain daripada mudir Pondok Al-Badriyah Pondok Jal Besar Tumpat ini, beliau juga merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Ma'had di Kelantan ini. Tarikat yang diamalkan di sini, beliau mengamalkan beberapa tarikat, tetapi beliau cenderung untuk mengamalkan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Okey, pada awal-awalnya eloklah kita melihat sedikit sebanyak sejarah tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini terlebih dahulu. Antara pelopor utama yang membawa ajaran tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ke Kelantan adalah Tuan Tabal, atau nama sebenarnya Tuan Haji Abdul Samad bin Muhammad Saleh. Beliau menerima ijazah tarikat Ahmadiyah daripada Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid. Usaha murni beliau disambung oleh anak beliau, iaitu Wan Musa bin Wan Haji Abdul Samad. Semenjak itu banyaklah amalan-amalan tarikat yang dibawa oleh Tuan Tabal yang diamalkan sehinggalah sekarang. Generasi kedua setelah Tuan Tabal adalah Tuan Haji Daud bin Haji Umar Al-Labidi, atau dikenali Tuan Haji Daud Bukit Abal. Jadi tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ni banyaklah diamalkan di Kelantan. Majoritinya mengamalkan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini kerana ia dibawa oleh Tuan Tabal lah pada permulaannya. Jadi tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Idris bin Abdullah bin Husain Al-Musanna bin Abu Muhammad hingga kepada Sayyidina As-Sabit. Sebelum mengasaskan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini, Imam Ahmad bin Idris ni beliau telah mengamalkan beberapa tarikat, antaranya adalah Syazuli, tarikat Syazuliyah. Selepas mengamalkan tarikat Syazuliyah ni, tarikat Syazuliyah ni adalah antara tarikat yang sulung lah. Boleh dikatakan sulung dalam banyak-banyak tarikat yang diamalkan. Dan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ni boleh dikatakan bonsu, sebab dia di akhir-akhir dah. Okey, sebab-sebab memilih tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini. Jadi saya menanyakan kepada pengamal tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini, saya ajukan kenapa beliau memilih tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini, sedangkan banyak lagi tarikat-tarikat lain yang boleh dia amalkan. Jadi selepas di temu ramah,
Beliau menyatakan bahawa amalan-amalan di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini adalah tidak terlalu banyak. Jadi memudahkanlah untuk beliau mengamalkan tarikat ini. Kita tahu di umat-umat akhir zaman ni sifat mujahadah di dalam diri itu tidak terlalu kuat sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Jadinya beliau lebih cenderung untuk mengamalkan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini kerana beliau inginkan istiqamah. Al-istiqamah khairun min al-fukaramah. Jadinya lebih baik istiqamah daripada beribu-ribu keramat. Antara sebab lain juga adalah tarikat Ahmadiyah ini mempunyai pengikut yang ramai di Kelantan ini. Sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, tarikat Ahmadiyah ini diamalkan oleh majoriti tuk-tuk guru di Kelantan ini. Di samping itu juga kekangan masa oleh responden, di mana beliau juga perlu mengurus pondok, perlu mengajar di sekolah, menyebabkan beliau tidak ada masa untuk mengamalkan zikir-zikir yang amat rumit. Jadi beliau memilih tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini kerana aurat-aurat yang diamalkan itu, yang perlu diamalkan itu tidak terlalu membebankan beliau. Dan antara sebab yang lain juga adalah tarikat ini adalah tarikat yang bersambung sanad. Jadinya insya-Allah dengan mengamalkan tarikat ini, insya-Allah sanad dia bersambung sehingga sampailah kepada Nabi junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara beberapa tokoh tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini yang saya dapat saya letakkan di dalam slide pembentangan ini adalah saya ambil di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Antara tokoh di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini di Malaysia saya ambil Tuan Tabal, Tuan Haji Daud Bukit Abal, Syekh Said Linggi, Syekh Fuad. Adapun Syekh Fuad sekarang ini dia adalah tokoh tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Asia Tenggara pada masa sekarang. Dan adapun di luar negara adalah Imam Ahmad bin Idris sendiri dan Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid dan juga Muhammad bin Ahmad Al-Dandrawi. Inilah antara tokoh-tokoh di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini. Okey, antara buku-buku di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah inilah yang dikarang oleh beberapa orang tokoh, iaitu buku Tarikat Muhammadiyah. Buku Tarikat Muhammadiyah ni nama awal bagi Tarikat Ahmadiyah. Nama awal bagi Tarikat Ahmadiyah adalah Tarikat Muhammadiyah. Di dalam buku ni dia memaparkan pengenalan rijal sanad, berkaitan sanad dan contoh wirid-wirid dan kaedahnya. Contoh-contoh wirid, kaedah nak wirid lah macam mana, insya-Allah dalam buku itu. Dan buku Manaqib Syuyukh Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Di dalam buku ini ia memaparkan biografi syekh-syekh tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Dan ia juga menyentuh tentang perjalanan hidup dan sumbangan syekh-syekh pada tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini. Buku ni lebih menerangkan kepada tokoh-tokoh. Ia tidak menerangkan kepada aurat sangat, dia menerangkan kepada tokoh-tokoh di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini. Seterusnya buku Al-Ahzab Al-Urfaniyah Wal-Awrad Al-Nuraniyah. Di dalam buku ni yang menerangkan amalan-amalan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, menerangkan contoh-contoh amalan sahaja. Dan yang terakhir buku Syarah Kunuz Al-Jawahir Al-Nuraniyah, menghuraikan amalan-amalan wirid yang dibaca. Di dalam ni yang menerangkan contoh-contoh amalan wirid dan amalan-amalan di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini sendiri. Adapun kaedah zikir di dalam tarikat Ahmadiyah ini dia ada dua cara, iaitu secara kumpulan. Secara kumpulan ni zikir dilakukan dalam secara beramai-ramai. Antara yang diberitahu oleh responden pada hujung minggu setiap hari Jumaat, setiap pengamal tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini akan berkumpul di dalam sesuatu tempat yang khusus dan beliau
membaca aurat-aurat tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini, bermula daripada selepas asar sehinggalah ke maghrib. Dan di dalam majlis itu juga seorang syekh akan tampil ke hadapan semasa zikir la ilaha illallah tu. Seorang syekh akan bangun dan tampil ke hadapan dan akan merayu hal kepada Allah Ta'ala. Itu adalah kaedah zikir secara kumpulan lah. Biasanya diadakan seminggu sekali, begitu saja. Adapun kaedah zikir secara individu ni iaitu secara khalwah ataupun suluk. Kalau secara khalwah atau suluk ni kita tahu lah, dia mempunyai tempat khas yang khusus. Contohnya sebagai contoh suluk ni, suluk Tok Selehong, begitulah. Dan apabila zikir ni, kita baca zikir yang diajarkan oleh guru lah, maka kita tidak tambah apa-apa. Walaupun kita tak ada mursyid yang memantau kita, kita hanya amalkan apa yang diajar oleh guru. Tidak diletakkan syarat untuk zikir secara individu ni kena zikir secara kuat atau dengan mulut. Boleh juga dibaca di dalam hati lah. Jadi kalau dengan individu ni biasanya dia mempunyai tempat khas. Contohnya dia ada bilik khusus. Bilik tu luasnya, panjangnya sekadar boleh untuk solat dan tingginya sekadar boleh untuk kita berdiri. Okey, contoh-contoh zikir banyaklah. Antaranya baca subhanallah 100 kali, baca alhamdulillah 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali, baca Allahu akbar 100 kali, baca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ni antara contoh-contoh wirid yang khusus bagi tarikat Ahmadiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ni wirid yang khusus untuk tarikat Ahmadiyah. Dia ada 3 wirid yang khusus untuk tarikat Ahmadiyah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 1. Yang keduanya membaca salawat azamiyah. Yang ketiganya iaitu istighfarul kibar, istighfar al-kabir. 3 ni lah antara wirid-wirid yang khusus bagi tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini. Okey, sanad tarikat Ahmadiyah Idrisiyah yang diambil oleh responden iaitu beliau menerima ijazah aurat Ahmadiyah daripada tok gurunya Haji Yaqub Al-Fatani, daripada tok gurunya Haji Abdul Rahman bin Haji Daud Jabid, daripada tok gurunya Muhammad Syafi'i bin Muhammad Saleh Al-Qadahi, dan daripada tok gurunya Sayyid Ismail bin Muhammad Nawab, daripada tok gurunya Sayyid Ibrahim Ar-Rashidi, daripada Sayyidil Arif Billah Ahmad bin Idris radhiyallahu ta'ala, dan daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Khidir alaihi salam. Beliau mengambil tarikat Ahmadiyah ini daripada beberapa orang tok guru. Jadi saya memilih salah satu jalur sanad. Ini antara salah satu jalur sanad yang dipegang oleh responden. Okey. Jadi saya bertanya kepada beliau, apakah perbezaan sebelum masuk dan selepas masuk tarikat ni? Apa yang berlaku perbezaan terhadap diri beliau? Jadi beliau menyatakan bahawa selepas mengamalkan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini, beliau lebih banyak menghabiskan dengan zikrullah, menyebabkan masa tu tidak terbiar dengan begitu sahaja, tidak
dilakukan untuk perkara sia-sia. Seterusnya, yang menjadikan diri lebih ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, matlamat untuk menyertai tarikat ini adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, bukannya untuk mendapatkan karamah-karamah ataupun puji-pujian daripada tok-tok guru. Seperti itu juga dengan menyertai tarikat ini, responden mendapat ketenangan jiwa, yang mana merasakan diri ini tidak terasa terbeban, kerana semata-mata zikrullah ini beliau hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila menerima ujian, hanya ingat kepada Allah Ta'ala. Bila menerima nikmat, yang datang daripada Allah Ta'ala, yang menyebabkan ketenangan jiwa kepada diri responden. Dan dengan menyertai tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini juga, beliau menyatakan bahawa dapat melihat hikmah daripada sesuatu yang berlaku. Kerana di dalam tarikat ini diajarkan untuk kita melihat di sebalik sesuatu kejadian yang berlaku. Jadi apabila berlaku bala ataupun nikmat yang kita dapat ini, beliau diajarkan untuk melihat hikmah di sebalik sesuatu yang berlaku itu. Okey, sekian itu sahaja daripada saya, Muhammad Akmal Firdaus bin Muhammad Zahri. InsyaAllah saya harapkan pembentangan yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat. Yang silap itu insyaAllah sama-sama kita perbetulkan. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.